Okay, kita sambung balik semalam punya laporan normal piawai, di mana minggu lepas cikgu ajar macam mana kita nak dapat skor dia kalau kita sudah tahu kepalang kalian, ya, di mana kita akan gunakan sifir lah. Okay, so cikgu mula dengan contoh baru dulu, memandangkan minggu lepas skrin saya tiba-tiba tak ada kan. Okay, tak apa, nanti cikgu balik kepada contoh minggu lepas, tapi kita sekarang mula dengan contoh baru dulu. Okay, so balik kepada ni, kalau cikgu bagi kepalang kalian Z melebihi M sama dengan 0.42 contohnya. Okay, mana satu gambar raja adalah betul? 1, 2, 4. Tempat positif, tempat negatif, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan. Okey, antara A, B, C, D, mana satu memenuhi contoh pertama ini? Jangan lupa kita kena tengok ini untuk tahu rantau kita besar ke kecil. Lepas tu kita tengok simbol ini untuk tahu sebelah kiri ke sebelah kanan. So jawapan? B. 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 Kita nak cari kawasan yang kecil. So A dan D out lah. Dua ini out. Tinggal B dan C. Lebih besar sebelah kanan. So betul lah, ya. Kita akan pilih jawapan B. Okay. Okay, buat kemudian. Okay, kita pergi kepada contoh kedua. Contoh kedua. Okay. Yang mana satu? D. Kamu jangan lupa dua tempat nak tengok. D. Kawasan dia besar ke kecil sebelah kanan. So D. Okay, betul. Kita nak kawasan loret yang besar dan loret sebelah kanan. So D betul. Okay, kita pergi kepada contoh yang ketiga. Ini yang semua minggu lepas kita pernah buat sudahlah. Ada minggu lepas tak habis dibincang. Okay, contoh ketiga. Tadi semua lebih besar. Okay. Mana pergi? Okay, contoh ketiga mana satu? Okay, mana ABCD saya? Okay, ABCD mana satu? C. C. Okay, kejar. Tengok ada orang. Bukan ada orang. Okay, balik sini. C. 0.42 kawasan kecil loret di sebelah kiri. C. Okay, betul. Okay, ini jawapan dia. Okay, so kita sambung lagi. Okay. Contoh yang keempat. Kecil. Okay, contoh keempat. Okay, mana satu? A. A ke B? 0.84 kawasan besar ke kawasan kecil? Kawasan D, teacher. B. B. Simbol dia lebih kecil. A. Kita sekali kawasan dia besar. Lepas tu kita sepatutnya loret di sebelah kiri sebab dia lebih kecil.
Okey, mana tu? A. D. A. A. Boleh? Okay. Kita nak lorek kawasan besar. Lorek kawasan besar maksudnya B dan C habislah. Sebab kawasan itu kecil. Kemudian kita nak lorek sebelah kiri. Lorek sebelah kiri maksudnya inilah. Sebab ini lorek sebelah kanan. Okay. So jawapan kita ialah inilah. Okay. So balik kepada contoh pertama. Lepas tu satu lagi kita kena fikirkan dia positif ke dia negatif. Sebab ini piawai, kamu jangan lupa ini tempat kosong. So ini positif ke negatif? Positif. Dia berada di sebelah kanan kosong. So positif. Contoh kedua, tengah-tengah ini kosong. So ini positif ke negatif? Negatif. Okay. Contoh ketiga, ini tempat kosong. So ini positif ke negatif? Negatif. Negatif. Boleh? Okay. Kawasan yang keempat, okay, ini tempat kosong. So ini positif ke negatif? Positif. 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 Okay. Lepas tu, cikgu terpaksa kecilkan. Mana ni? Okay, 2 pages. Okay, contoh 1, 2, 3, 4 dia. So, kamu tengok kamu punya sifir, tengok mana satu memenuhi gambar raja macam dalam sifir. Okay, siapa yang tak ada, tunggu cikgu kejap. Yang ada itu terus tengok kertas kamu. Yang mana satu sama dengan graf di bawah sifir taburan normal kamu? Nombor 1. Okay, boleh. Yang graf bawah ini. Cikgu kecilkan sikit supaya dia naik atas. Okay, boleh tengoklah. Okay, mana tu? Tadi kawan kata nombor 1. Betul kan? Okay. So maksudnya soalan 1 cikgu boleh terus baca lah ya. Cikgu boleh terus baca 0.42. 0.42 dalam sifir kita. So siapa ada kertas, ambil kertas baca lebih senang. Kalau tidak, kena cari sini. Okay, cikgu enlas ke 0.42. Okay, cari. Teacher, macam mana nak baca? Sorry? Macam mana nak baca sifir tu? Kita cari di dalam ini okay. Kita cari di dalam ini nombor 0.42. Boleh ya? Nanti kita akan ajar semula. Sebab minggu lepas kan skrin habis. Tak nampak kamu. Okay, cari 0.42. Kalau tak jumpa sebiji sebulat sama punya, carilah yang paling dekat dengan dia. 0.42. Di dalam 0.42. 07. Sorry, apa nombor dia? 0.42. 07. 07. Boleh? Nombor ini. Paling dekat kita. Kejap. Ini. Saya guna pen. Kejap, saya kuruskan dia sikit. Okay, ini ya. Boleh ya? Okay. Tapi itu masih bukan sebiji sebulat sama kan? Dia besar sikit kan? Kejap, rasa ada orang. Bukan. Okey, dia lebih berapa? Dia bagi kita 0.4207. Maksudnya dia lebih berapa? 7. Tak titik baca nilai dia aja Dia lebih 7. So kita cari dalam sebelah sini, kawasan ini kawasan ini. Jumpa tak nombor 7 yang sebaris dengan dia punya? Tak ada, teacher.
Okey, sekejap. Okey, sebaris dengan dia punya alamat. Mana saya punya? Yang ini ya. Sebab jauh sangat takut ada orang nampak. Okey. Ada tak atas garis nombor 7? Tak ada kan? Paling dekat dengan 7? 8. 8. So kita akan ambil nombor 8 inilah. Nombor 8 ini. So maksudnya nilai yang kita baca sebenarnya ialah 0.4207 tolak 8. Maksudnya kita dapat 0.4119. Okey, kita tak dapat nang 0.42 boleh ya? Okey, so katakan inilah dua nombor yang kamu ambil, 0.4207 dan nombor 8. Cara nak tulis jawapan dia? Macam nak tulis jawapan dia? 0.2. Kita akan ambil nombor ini. 0. Nombor atas ini. 2. Atas lagi. So kita dapat 0.202. Yang kamu nampak tolak di sini, dia beritahu kita ialah yang cikgu highlight kuning tu kena tolak. Bukan maksudnya di atas dia memang kita sambung baca saja, tak tambah tak tolak. So sebenarnya bila kamu gunakan kertas, gunakan sifir, kamu maksimum boleh baca sampai 3 tempat perpuluhan. Kalau kamu bagi saya 4 tempat perpuluhan, cikgu sebenarnya tahu kamu tidak gunakan sifir. Sebab sifir maksimum baca sampai 3 tempat perpuluhan. Dia memang tak mampu baca yang keempat. Sebab dia tak mampu baca yang keempat, itu sebenarnya kita kan tak dapat yang sangat tepat. So jawapan ialah 0.202. Mana kita punya contoh pertama ni? Cikgu kecilkan balik. So maksudnya jawapan inilah 0 apa nombor? 0. Apa dia? 202. 202. Apa dia? 202. Sorry, lupa. 202. So maksudnya nilai M kamu 0.202. Ya? Okey, selepas tu bila kamu tengok contoh 2, 3 dan 4, semua tak sama. Kecilkan untuk kamu tengok Nanti. Alah. Okey, bila kamu tengok contoh 2, 3, mana pergi? Okey, contoh 2, 3, 4. Ini semua tak sama dengan sifir punya. Okey, tapi kamu jangan lupa sifir graf ini ialah graf yang simetri. Maksudnya sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. So cuba bayangkan antara graf contoh 2, 3, 4. Yang mana satu kalau cikgu pantau di tengah-tengah itu, di tempat min sama dengan kosong itu, cikgu dapat gambar aja serupa macam grafnya. Cikgu pantau, maksud saya macam ini ya. Cikgu pantau di sini. Seolah-olah inilah pasi Y kita. Cikgu pantau di sini. Selepas saya buat pantauan pada pasi Y, saya dapat graf sama macam kertas grafnya. Kertas graf, ingat lagi ke alamat? Nak bagi kamu tengok kertas graf. Boleh. Okay. So, yang tengah-tengah ini 2, 3, 4. Bayangkan kalau cikgu pantau pada pasi Y, yang mana satu sama dalam kertas graf kita punya. Contoh 3. Mana satu? 2. Contoh 3. Boleh? Okey, cikgu balik kepada contoh 3. Enlarge bagi kamu tengok. So, kamu bayangkan yang ini kalau cikgu pantaukan. Kalau cikgu pantaukan. Kan dia jadi macam ini.
Graf yang sama, tapi ini sudah pergi sini, kawasan lorek sudah pergi sini. Boleh? Okay, ya? So, apa yang kamu tahu ialah kawasan pelorek ni bila pergi sini, kita tahu ini ialah 0.42. So, automatik kita tahu sebelah sini juga 0.42. Siapa tak faham sampai sini? Cikgu terlalu cepat. Graf pada contoh ketiga ni, bila saya pantau pada pasi Y, saya akan dapat graf sebiji sebulat macam kita punya sifir. So, tengah itu saya tahu kawasan merah itu 0.42 lah, kawasan hitam itu 0.42. Sampai sini okey? Okey. Okay. So, lepas tu cikgu akan baca lah 0.42, cikgu akan baca graf merah itu. So, cara baca akan sama dengan contoh satu tadi lah. Di mana saya dapat jawapan 0.202 Betul jawapan tadi? Betul? Tak ingat? Betul lah? Okay. 0.202. Sekarang kamu fikirkan, kalau saya pantau balik? Negatif. Nah, so sini ialah negatif 0.202. Maksudnya untuk contoh 3 ni kita kata M kita ialah negatif 0.202. Okey? Ya. Okey. Cikgu balik kepada contoh 3, 2 tak 4 kan? Kita tengok boleh copy dah. Nak pergi. Okay, cikgu salin balik ya. Contoh 3 sudah settle. Apa dia? PZ kurang daripada M sama dengan 0.42. Okey, kita sekarang tinggal lagi contoh 2 dan 4 ya. Okey. Tinggal lagi 2 graf ini. Okey, tadi kita fikir ialah kita pantaukan. Sekarang cikgu nak kamu tengok ialah kawasan putih. Sebelum ini kita tengok kawasan hitam kan? Kawasan yang kita lorek kan? Sekarang kita tengok kawasan yang kita tak lorek itu. Maksudnya kalau contoh 2 kamu tengok kawasan ini. Kawasan ini. Kalau contoh 4 kamu tengok kawasan ini. Okey. Tengok kawasan yang cikgu highlight dengan warna hijau punya, yang mana satu sama dengan graf. Nombor 4. Nombor 4. Boleh? So, kita akan pergi kepada nombor 4. Tapi masalahnya 0.84 di sini. Di sini 0.84. Sebab soalan kata waktu kita pilih mula-mula itu yang kawasan pelorek kan 0.84. So cikgu tanya awak, kalau kawasan pelorek itu 0.84, kamu tahu ke kawasan hijau ini berapa? Tahu. Tahu berapa? 0.16. Mana Tatan? 1 tolak 0.84. Okay. Jumlah luas ini ialah 1. So 1 tolak 0.84, saya tahulah berapa dia. 0.16. Maka baru saya baca dalam sifir 0.16. Okey, kita tengok sifir kita. Cikgu padang yang tak pakai dunia dulu. Kenapa? Hand. Alamak. Oh, sudah tak nak bagi padang. Oh, ada. Jangan cikgu padang dulu. Baik. Tak nak bagi padang lah. Tak apalah, cikgu insert baru. Baik, hand terus. Cikgu insert baru lah.
Okay, so kita nak cari apa? 0.16. Okay. Jumpa tak? 0.16. Kita nak 0.16. Cari di dalam ya, jangan cari di luar. Okay, paling dekat 611. Okay. Okay, cukup. Okay. Yang paling dekat ini 0.1611. Lepas tu dah 0.15 lah. So 0.1611 maksudnya dia lebih berapa? 11. 11. So kita kena tolak 11. Ada tak 11 yang sebaris dengan dia? Tak ada. Paling dekat dengan dia? 10. 10. Okay. So yang paling dekat dengan dia ialah 10. So maksudnya sebenarnya bila kita baca CV ni, yang kita tapak bukan 0.16 ya. Yang kita tapak sebenarnya ialah 0.1611 tolak 10 saja. Yang kita cari ialah 0.1601. Kita tak ada pilihan sebab ini paling dekat kita boleh baca. So jawapan kita sebaris dengan dia ini. Atas dengan dia ini. Atas dengan dia ini. So jawapan 0.994. Okay. 0.994. Okay. Cikgu lupa dekat satu. Kalau sekarang cikgu minta kamu cari katakan cikgu minta kamu cari kepalang kalian itu ialah 0.209. Jumpa tak di mana? 0.209. Ada. Ada. Kamu nampak kan di sini? Okey. Kalau waktu ini bila cikgu minta 0.209 memang auto tepat nombor tepat di sini. Maka jawapan kamu hanya perlu ini ajalah. 0.81, 2 tempat perpuluhan sahaja. Jawapan kamu akan ada 3 tempat perpuluhan kalau kamu gunakan bahagian minus ini, tolak ini. Kalau kamu tidak gunakan bahagian ini, kamu punya jawapan baru 2 tempat perpuluhan. Tapi kecuali kamu macam tadilah, cikgu bagi satu nombor memang sebiji sebelah sama. Memang tak payah tolak sudah. Baru kamu boleh bagi saya jawapan 2 tempat perpuluhan. Macam tadi cikgu minta 0.16. Kamu tak boleh kata cikgu kau paling dekat dengan di sini 0.1611. Lepas tu cikgu ambil itu je lah 0.99. Kalau kamu bagi jawapan macam ini, cikgu anggap jawapan kamu tak tepat. Sebab sifil memang boleh baca sampai 3 tempat perpuluhan. Kes ini lain. Kes ini memang sampai 2 tempat perpuluhan kita sejumpa jawapan dia. Itu sebabnya kita tulis 2 tempat perpuluhan. Boleh tahu apa saya nak sampaikan? Kalau ada gunakan kolom tolak ini, jawapan kita 3 tempat perpuluhan. Tapi kalau sekarang cikgu bagi satu nilai, memang boleh jumpa di sebelah sini. Boleh jumpa di sebelah sini. Maka memang biasalah jawapan awak hanya 2 tempat perpuluhan. Tapi tak boleh sebab itu cikgu lain kali 2 tempat perpuluhan cukup lah. Saya tak payahlah pakai kolom tolak itu bagi nombor kecil-kecil pun apa. Tak boleh. Kecuali macam tadi. Memang tapak sebiji sebelah sama. Macam ini tak cukup 11. Kita boleh tolak sikit. Kita kena buat kerja itulah ya. Okay, so jawapan dia 0.994. Balik ke atas. So maksudnya kita tahu tempat ini ialah 0.994. So boleh terus ambil jawapan dia. Betul lah itu yang dia nak kan. So M kita 0.994. Boleh? Okey, cikgu kecilkan sikit untuk kamu tengok beza antara mereka. Okey, 4. Okey, contoh pertama sebiji sebulat macam graf punya, maka kita terus baca, ambil jawapan. Contoh ketiga tadi, kita kena pantau graf. Tapi kita masih baca nilai yang dia bagi, 0.42 tu. Hanya beza di mana ialah jawapan kita
kena bubur negatif. Jawapan kita kena bubur negatif. Tapi nilai yang kita baca dalam sifil tetap 0.42. Contoh 4. Apa yang kita ubah sebelum kita terus baca sifil? Kita baca yang Kita berlawan. kita telah buat baca kawasan putih dia. Kita telah buat kerja satu tolak. Cikgu nak sampaikan di sini. Contoh pertama saja, kita terus ambil nilai itu, terus baca, itu jawapan dia. Contoh 3, saya ambil nilai itu, saya baca, tapi jawapan saya kena bubur negatif. Sebab tadi cikgu sudah katalah, sebab masalah kita pantun. Okey, contoh keempat, cikgu tak boleh terus baca 0.84 dalam sifil saya. Sebenarnya kalau awak nak pergi baca, memang tak ada nilai itu pun. Okey, nilai itu paling besar 0.5 aja. Memang awak tak akan jumpa 0.84. So, apa yang kita perlu buat, kita kena buat satu tolak. Lepas tu baru baca sifil, ambil itu sebagai jawapan kita. Okey, sekarang kita tengok contoh 2. Agaknya macam mana nak buat? Contoh 2. Pantul juga. Pantul tan kawasan putih. Kan dua kerja. So kamu boleh fikirkan nanti mesti ada kerja saya kena buat juga. Okey, tempat ini 0.84, maka kawasan ini saya kena buat kerja macam tadi lah ya, 1 tolak 0.84, saya dapat 0.16. Okey, lepas tu saya kena buat kerja pantul. Kerja pantul maksudnya saya boleh baca 0.16 dalam sifil, di mana saya akan dapat jawapan macam tadi 0.994. Tapi sebab dia pantul punya, so jawapan kena bubur negatif. So jawapan saya negatif 0.994. Semua jawapan berbeza. Boleh? Contoh 2, saya kena ambil kawasan putih. So, saya kena buat satu tolak. Lepas tu sebab dia ada cerita pantul, so jawapan yang saya baca daripada sifil nanti, saya kena bubur negatif. Boleh? Okay, kita tengok contoh minggu lepas ya. Ini ada orang perlu ambil gambar ke? Ada, saya enlarge besar sikit untuk kamu. Tak ada? Tak ada, saya padam ah? Padahal sebab saya buka banyak nanti file saya. Tak ada. Ada? Okey, saya tutup dulu. Sebab banyak sangat dia berat. Okey, kita tengok minggu lepas yang kita tak habis punya. Kejap. Ini soal lama tunggu ke? Okey, kejap minggu lepas punya. Mana? Minggu lepas. Mana sampel tu pergi? Okay, aku ada save, mana pergi? Hilang lah minggu lepas punya, kejap. Tidak saya save, kejap. Sampel, contoh, okay, sini. Okay, ini minggu lepas kita buat punya. Okay, yang kita sudah settle ialah yang inilah, okay, di mana dia sama dengan graf punya. So kita ambil 0.21, kita baca daripada graf, kita terus dapat jawapan 0.807. Okey, sekarang kita tengok contoh yang kita buat soalan lain. Okey. Mana pergi ni? Masih lari je, tak boleh. Apa? Okay, ini ya. So inilah contoh semalam minggu lepas, di mana kawasan besar dan lorek sebelah kanan, iaitu seperti gambar raja bawah. Okay. Okay, sekarang soalan saya. Nak baca dia macam mana? Kita kena pantau kan nanti? Ada tak kerja kena buat pantul pada pasi X? Pada pasi Y? Ya.
Ada kan? Okay. Kalau ada, maksudnya nanti mesti adalah kerja kita nak pupur negatif itu. Okay. Ada tak kerja yang kita bukan ambil kawasan pelorek tapi kita akan ambil kawasan putih dia? Ada. Ada. So, maksudnya nanti kita mesti ada buat kerja satu tolak. Boleh? So, biasanya kita mula dari tolak lah. Maksudnya saya ambil kawasan ini. So, kawasan ini ialah 1 tolak 0.7, saya dapat 0.3. So, saya kena cari dalam kertas graf selepas dia pantau pada pasi Y. Okay, tempat ini 0.3. So, saya pun baca lah dalam sifir 0.3. Sifir ada ke di bawah? Sudah conteng. Tunggu insert baru lah. Mana? Kita nak 0.3 Okey. Okey. Cari 0.3. Ada tak? 0.3. 0.3015. Okey. So paling dekat dengan dia ialah 0.3015. So maksudnya kita kena tolak berapa? 15. Kena tolak 15. Tapi kita tak ada 15. Kita ada paling dekat dengan dia. Berapa? Boleh nampak? Kita tak ada 15 kan? Paling dekat dengan dia? 14. 14 paling dekat dengan dia ialah 14. So jawapan kita 0.5 0.5 2 2 4. 4. Okay. Lebih senang kalau kamu ada kertas sendiri, kamu pakai pembaris lah. Sebab semua ni nombor kecil So kita dapat 0.524 0.524. Okey, balik sini. So ini adalah 0.524. So kita pantau balik, jawapan kita sepatutnya Negatif. Okey. So nilai M sepatutnya ialah negatif 0.527. 4 lah tu. Boleh? 4. 5, 2. 4. Apa jawapan tu? 5, 2, 4. Okey, sorry. Cikgu kata cikgu perupa, kejap cikgu lupa. Okey? Ya? Okey, kita tengok contoh yang kita tak habiskan. Okey, ini. Okey, contoh ini. So, ini pun tak sama dengan sifir punya. Ada kerja saya kena pantau tak? Ada. Ada kerja saya ambil kawasan putih tak? Tak ada. Ada. So maksudnya kalau ambil kawasan putih saya kena buat satu tolak. Kalau ada pantau jawapan kena pupur negatif. So saya hanya ada kerja saya akan pupur negatif saja So maksudnya cikgu sepatutnya baca dalam sifir 0.12. Soalan tadi kan sama ke? Tak sama. Okey, kena cari Kita cari 0.12 berapa jawapan dia, tapi jawapan itu nanti kita kena pupur negatif. Boleh ya? Okey, 0.12. Pakai ini boleh ke? Okey, 0.12 cari. 0.1210. 0.12 10. Lebih berapa? 10. Ada 10? Ada? Ada. Ada. Kalau ada terus ambil lah. Maksudnya kali ini kita memang dapat bacaan yang tepat. So jawapan 1.17. 7, 5. 5. Okey. 1.175. Mana pergi? Oh ini. Okey. 1.175.
So sebab ada masalah panturan, so jawapan kita sepatutnya Negatif. okay. So M kita ialah negatif 1.175. Boleh? Okey, mana lagi? Habislah. Graf. Ini sudah ke belum? Ini sudah. Oh, habislah. Okey. Boleh faham? Mula-mula kamu lakarkan graf, lepas tu kalau sama dengan sifir, terus baca. Bila tak sama dengan sifir, kita ada dua kemungkinan saja. Satu ialah mungkin kita ambil kawasan putih, bukan kawasan lorek. Kalau ada kerja itu, kita akan buat satu tolak nilai itu, baru baca sifir. Okay, satu lagi kemungkinan ialah kita mungkin pantau pada pasi Y. Okay, kalau ada kerja pantau pada pasi Y, maksudnya selepas kita baca daripada sifir, jawapan itu kena kubur negatif. Boleh? Okay, ya? So tengah ini kamu sepatutnya sudah boleh buat soalan 3 A sampai D. Soalan 4 A sampai D. Okay, so cikgu sekarang akan sambung lagi bentuk macam E. Dia sebenarnya dia uji kamu faham graf ke tak faham graf. Kalau kamu tak faham graf, cikgu tanya apa pun boleh sebenarnya. Okay, cari kawasan putih. Cikgu ambil file baru lah, berat lah. Oh, tak boleh. Nanti nak pakai lagi. Okay. Okay. So kali ini cikgu bagi soalan ialah jenis yang jenis yang ada dua kali punya. Okay. Satu ialah saya mula dengan kosong. Okay, cikgu tanya apakah sama dengan 0.23 contohnya. Okay, soalan jenis ini. So kalau sekarang tengok ini, dia ada dua nombor. Skor Z itu di antara dua nombor. So sangat pasti dia punya gambar raja bukan apa 4 graf yang cikgu bagi sebelum inilah. Sebab dia ada dua garis. Okay. So kalau cikgu bagi macam ini, satu nombor cikgu bagi kosong, satu cikgu bagi M. Yang mana satu kita sudah boleh tahu tempat dia. Kosong. Kita tahu kosong ini. Boleh? Lepas itu, okay. Masuk ini, Z di antara 0 sampai M. So, M akan berada di sebelah kiri ke di sebelah kanan dari segi matematik kalau kita cakap macam ini? Sebelah kanan. Dia mesti lebih besar daripada, kan? Z lebih besar daripada 0. M lebih besar daripada Z. Logiknya, dia mesti di sebelah kanan lah. Dia tak mungkin berada di sebelah kiri. Kalau dia berada di sebelah kiri, cikgu akan tulis macam ini. Okay, cikgu akan tulis P M. Okay. Kalau sebelah kiri punya, cikgu akan tulis macam ini. Maksudnya, maksudnya ini tempat kosong, ini tempat kosong, M di sini. Boleh ya? Itu sebenarnya tak ada kaitan dengan taburan kepalang kalian tau. Ini hanya berkaitan dengan cara kita tulis jumlah dari berapa sampai berapa. Boleh ya? Okay. So maksud dia ialah kawasan ini ialah 0.23. Okay. Kalau ini maksudnya ini ialah 0.23. Okay. Kalau cikgu tak ajar kamu, siapa ada idea macam nak buat soalan ini? Sekali lagi, graf kamu tak sama macam sifir punya. Kena satu tolak. Satu tolak. Satu tolak berapa? Tolak. Berapa? Bagi cadangan tak apa. Awak rasa nak tolak apa? 0.23. Okay. Satu tolak 0.23 di mana awak akan dapat 0.77. Ini tempat mana? Bukanlah teacher salah. Salah-salah. Tapi tekak kepada apa yang cikgu nak. Okay, sambung. Siapa boleh sambung idea kawan kamu?
0.77 di mana? M Kawasan sampai putih. yang sana tu. Kalau sebelum ini, bila kita buat satu tolak, kita dapat kawasan putih kan? Betul tak? Hai. Sekarang kita pun dapat kawasan putih, tapi masalahnya kawasan putih kita ada dua tempat. Ada satu kawasan kiri yang lebih besar, satu kawasan kanan yang lebih kecil sikit. Betul tak? Okay, so, antara kawasan putih dengan kawasan kecil, kamu tahu apa-apa tentang dia tak? Kawasan yang Kawasan yang? kawasan yang Cuba. besar tu gitu. Kawasan yang besar tu 0.5 weh. 0.5. Kamu jangan lupa ini pasti simetri kan? Luas dibagi kepada dua yang sama. So 0.5, 0.5. So kalau saya tahu kawasan ini ialah 0.5, so apa saya boleh buat? Tolak 0.5 kat Boleh tolak lagi. Sorry, semula? macam tu lah teacher. Okay, so saya tolak lagi 0.5 iaitu kawasan putih besar tu. Saya dapat 0.27, inilah kawasan dia. Okay, itu satu cara kita buatlah. Satu cara lagi kamu boleh buat ialah kamu tahu sini juga merupakan separuh kan? Kawasan kuning ini ialah separuh. Maka kalau saya nak tahu kawasan putih tadi, saya boleh buat juga 0.5 tolak 0.23. Dapat juga 0.27. Okay? Tak kisah mana satu idea kamu pakai. Kamu boleh ambil seluruh graf satu. Tolak kawasan putih yang besar itu 0.5. Tolak kawasan pelorek itu 0.23. Dapat jawapan yang kita nak. Boleh juga hanya ambil separuh graf 0.5. Tolak kawasan pelorek dia. Dapatlah kawasan putih. Boleh ya? So tak kisah idea. Janji idea kamu betul aja. Tak ada yang kata mana satu. Itu je kata kalau kamu faham. Kalau kamu boleh faham graf ini, soalan boleh tanya apa-apa pun. Udahlah. Okey, balik. Mana ni? Okey. So boleh ya? Kawasan kuning tak boleh padang. Okey. Okay. So lepas itu sudah tahu kawasan 0.5, 0.23, 0.27. Mana satu nak baca dalam graf? Dalam sifir. Mana satu macam graf bawah sifir kita? 0.5, 0.23, 0.27. 0.27. Okey. So kita baca je lah dalam sifir kita 0.27 berapa nilai dia. Lepas tu kita tulis saja tulislah jawapan dia di sini. Okey, tak payah bubuh negatif sebab kita tak lakukan kerja pantulan. Boleh faham ya? Ya. Cikgu tak sambung baca sifir sebab ada benda lagi nak ajar. Okey. Yang bawah ini. So idea macam tadi juga. Nak tanya atas tadi. Atas tu, Ini. Kenapa dia ambil 0.27? Kenapa tak ambil 0.23? Sebab 0.23 kawasan pelorek itu shape dia tak sama dengan sifir kita. Kamu selalu kena ambil sampai kawasan itu sama dengan sifir kita. Okey, cikgu pakai tengok sifir balik ya. Picture. Dia mesti sama dengan ini. Dia mesti sama dengan ini. So kalau kamu tengok, cikgu nak kecil lagi. Okey. Kawasan belorek kita di kawasan ini kan. 0.27 kawasan ini kan. Ini tempat 0.5. Ini tempat 0.23. Ini tempat 0.27. Sifir baca tempat kawasan lorek itu. So kita kena ambil 0.27. Boleh? Cikgu saya jawab soalan kamu. Boleh ya? Boleh ya?
Okey, tak faham terus tanya terus tanya, jangan biarkan bagus. Okey, kita tengok contoh ini pula. Mana ni? Contoh ini pula. Macam mana pula? Pantulkan. Macam tadi. Ada pantul. Lepas tu dia sebenarnya cerita macam tadi juga kan, tempat ini ialah 0.5, tempat ini ialah 0.27, tapi bezanya ialah kita ada Negatif. ada negatif. Ya, mana pergi ni? Okey, cikgu tak boleh tulis kah? Jangan. Tujuh. Tapi masalahnya nanti ini ada cerita pantul di sini. So kita dapat jawapan di sini kena pubur negatif. Boleh? Cikgu setakat terang macam ini. Okay. Boleh? Kalau boleh kamu cuba faham tau. Kamu jangan hafal sebab terlalu banyak kemungkinan ada. Okey. Satu lagi jenis negatif K set K sama dengan 0.6 contohnya. Okay. So macam mana kita punya graf? Negatif K sampai K. Dua-dua belah sama. Dua belah. Maksudnya sini cikgu pubur, sini cikgu pubur. Dan kamu kena tahu dia simetri lah. Maksudnya jarak sini sampai jarak sini sama. Sebab dia dua-dua K. Contohnya negatif 2, 2. Negatif 3, 3. Okay, cikgu beritahu kawasan ini ialah 0.6. Okay. Sambung kamu sini. Lepas tu tolak. Okay, tolak. Macam mana tolak? Satu tolak. Satu tolak 0.6, saya dapat 0.4. Lepas tu? Bagi 2. Sebab kawasan ini serupa dengan kawasan ini. Sebab graf ini simetri. Dengan syarat ni lah dengan syarat dia sini negatif K, sini K. Kalau dia bagi sini H, sini K, maka tak boleh lah. Sebab bila dia tulis negatif K, dia memberitahu kita jarak mereka adalah sama. Kalau ini negatif 2, ini 2. Kalau ini negatif 3, ini 3. So baru kita boleh kata kawasan kuning di kedua-dua hujung itu sama. So kita bahagi 2. Bahagi 2 kita dapat 0.2. So sini 0.2, sini 0.2. So nanti yang kita nak baca dalam sifir punya ialah mana satu pertama, kedua, ketiga. Ketiga. Okey, ketiga. So kita akan baca 0.2, tapak bacaan di sini. Katakan bacaan di sini ialah 0.41. So cikgu tanya kamu, kalau soalan ini tanya apakah nilai K? Awak nak tulis 0.41 ke awak nak tulis negatif 0.41? Mana satu? Ada pun kena tulis kedua-dua. Kalau soalan saya tanya apakah nilai K? Soalan saya ialah apakah nilai K bukan apakah dua nombor ini. Cikgu tanya apakah nilai K? Yang positif. Sorry, itu orang cakap cikgu tak dengar. Seorang siapa? Yang positif. Yang positif. Boleh sebab negatif sini dia sendiri sudah pubur. So kita tak payah pubur negatif lah. So K itu sendiri ialah 0.41. Boleh So dengan ini kamu boleh buat soalan 3 dan 4. Okay, soalan 3 dan 4. Okay, nanti ada Google Quiz, kena bagi saya sikit masa. Okay, lepas itu siapa ada kalkulator putih punya, step yang ada kalkulator hitam punya kamu boleh leave. Sebab apa yang cikgu nak ajar seterusnya, kalkulator hitam tak boleh buat. Tapi kamu tak payah susah hati Apa yang cikgu ajar itu hanya setakat semak jawapan saja. So maksudnya kalau kamu tak erti pun tak ada masalah. Paling banyak tak boleh semak jawapan saja. Boleh So siapa yang ada kalkulator hitam boleh leave.
Maksudnya cashier yang biasa itu kamu boleh leave. Cikgu kena sambung record, sorry. Siapa yang kalkulator putih saja stay dengan cikgu itu kita sebenarnya hanya gunakan kalkulator putih, apa yang cikgu nak ajar seterusnya ini, untuk semak jawapan sahaja. Dan cara semak dia pun, dia sebenarnya perlu kamu faham graf. So kalau kamu rasa graf ini pun separuh-separuh saja, maka tak payah dengar. Dengar lagi pening. Okey ya, boleh ya? Yang rasa okey saja sambung dengar. Kalau rasa cikgu saya sudah separuh pening sudah, maka tak payah. Sebab dia terbalik dengan sifir. Semak boleh semak, tapi bila dia terbalik dengan sifir, dia jadi masalah kepada kamu nanti. Okey So siapa tak ada tu boleh leave Yang ada punya sambung dengan cikgu Okey, file ini cikgu tadi baru siap. So nanti baru cikgu akan hantar kepada kamu So siapa yang kalkulator putih punya, kamu tengok kalkulator putih punya dia ada function inilah, kalkulator hitam tak ada. Putih punya ada function ini yang cikgu nak ajar, hitam tak ada Okey. So untuk kalkulator putih punya, so kamu keluarkan kalkulator kamu sekarang, cuba tukar kepada mod 7. Mod 7 di mana dia ialah mod distribution. Sudah? Bila kamu tekan mod 7, dia keluar 4 pilihan ini. Okey ke? Okey. Okey Okey. So apa yang tulis di bawah ini, yang ini kemudian ini cikgu belum ajar lagi. Okey, kita pergi kepada apa yang kita nak semak jawapan punya inverse normal. Apa yang cikgu ajar tadi, kamu boleh semak dengan kalkulator putih, maksudnya tak pakai sifir langsung, pakai kalkulator saja. Kamu pilih yang ketiga inverse normal. Okey, kamu pilih dulu. So lepas tu dia akan keluar 3 pilihan di sini, area, sisihan piawai dan min. Sudah? Sudah sampai ke tempat ini? Okey. Satu yang kamu kena faham, dalam kalkulator punya, itu sebabnya kalau kamu rasa tadi punya okey sudah, ada sikit-sikit pening punya, jangan sambung sebab dia terbalik dengan sifir. Kalau sifir, dia adalah kawasan putih dalam gambar raja ini. Kalau sifir, dia bagi jawapan kawasan ini. Betul tak? Kalau kalkulator, yang disebut oleh dia ialah kawasan yang cikgu warnakan hitam tu. So apa yang kamu perlu isi di tempat area ini ialah nilai kepalang kalian di kawasan ini. Okey, lepas tu kalau kita sekarang ialah normal distribution, normal piawai, so min kita sentiasa kosong lah. Kita punya sisihan piawai sentiasa 1. So baris kedua dan 3 itu tiap-tiap kali ialah 1 kosong. Untuk normal piawai. Okey, nanti selepas cikgu tak tahu cikgu sempat ke, kalau tak sempat mungkin selepas cuti, kalau sempat selepas 2 hari, 2-3 hari, cikgu ajar bukan normal piawai punya, waktu itu kita pegang 1 kosong lah Okey, kita masukkan area saja. Lepas tu kita tekan sama dengan, boleh dapat jawapan. Okey kamu ikut saya, kita pergi kepada contoh yang kita buat sebelum ini punya. Okey. Mana 1, 2, 3, 4 pergi. Padang. Alamak, sudah campur. Ya. Okey, sebelum ini cikgu satu lagi nak cakap dalam kalkulator bila cikgu cakap kawasan hitam yang disebut itu, kita tak tengok itu kawasan besar ke kawasan kecil kita hanya tengok dia mesti di sebelah kiri garis kita. Maksud saya kalau sekarang macam ini, Bung kira okey janji dia di sebelah kiri garis kita. Ya? Okey. Okey. So kita tengok contoh ini.
Sebab kita punya graf ialah ini kan, di sebelah kiri graf kita. Boleh ikut kenapa cikgu pilih contoh ini? Cikgu tak pilih contoh pertama lagi sebab Teacher apa tak dia? share screen ya? Teacher tak Lupa lagi tak? share screen. Alamak. Kejap. Bukan, cikgu tertekan mungkin. Kejap. Oh ya, tadi saya keluar kan. Habis cikgu cakap mok tu kamu ikut ke? Yang tu tahu. Oh, itu tahu Okay, sorry lah. Okay, so cikgu boleh terus pergi contoh kan? Okay, boleh So kalau kamu tengok muka surat pertama ini ada dua. Satu ialah okay, ini. Satu ialah ini. Yang mana satu sama dengan nota saya. Apa yang cikgu tunjuk di sini punya. Okay? Maksud saya dalam kalkulator putih ni, dia janji kawasan itu di sebelah kiri graf kamu. Maksudnya sama ada dia kawasan besar macam saya bagi ataupun cikgu contoh di tepi itu kawasan kecil. Tapi dia mesti di sebelah kiri. Boleh Itu yang dia beza sikit dengan sifil. Sifil kanan, dia kiri. Okay. So 1 dan 2. Mana satu yang boleh pakai dengan kalkulator putih kita? 2. Nombor 2. So apa yang perlu kamu buat di tempat area, kamu masukkan sajalah 0.12. Masukkan sekarang. Lepas tu kamu tekan sama dengan sisian piawai kita memang 1. So sama dengan. Dia bagi jawapan. Tadi kita punya, kalau baca dalam buku sifir jawapan kita negatif 1.175. Boleh. Kalkulator bagi kita negatif 1.17498 lebih tu. Dapat tak? Dapat. Okay, macam itu aja kamu boleh semak jawapan. Cikgu akan galakkan kamu pakai ini untuk semak jawapan saja. Okay. So, logiknya lah. Contoh 1. Saya tak boleh baca sebab graf dia tak betul. So, apa sepatutnya saya buat? Apa sepatutnya saya buat? Saya tapak dululah apakah luas kawasan kuning itu. Luas kawasan kuning itu berapa? 0.3. 0.3. So, masukkan saja area 0.3. So, kamu punya min dan sisian piawai tak ubah. So, tapak jawapan kita tadi. Negatif 0.524. Tapi kalkulator panjang sikit lah. Jadi cikgu kata hanya gunakan ini untuk semak. Sebab bocor rahsianya kamu pakai kalkulator. Sebab awak punya nombor perpuluhan lebih panjang. Okay? Clear? So pakai ini awak akan angkat senang je pakai kalkulator je. Okay, ini. Okay, ini ya. Mana pergi? Okay, ini. Boleh terus baca? Dalam kalkulator sama tak dengan gambar raja itu? Gambar raja, kalau kalkulator dia nak sebelah kiri So adakah kamu tapak sebelah kiri? Tak. Tak. So sepatutnya kalau kamu nak pakai kalkulator so kamu kena cari kawasan ini. Kawasan ini ialah 1 tolak 0.21. Tapak 0.79. So kamu masukkan area kamu 0.79. Boleh tak tapak 0.807. Lari sikit. Lari sikit sebab kalau kamu ingat tadi kita baca sifir tak tepat. Okay, boleh. So kamu boleh. Okay. Tapi kalau kita kalkulator round off 3 tempat perpuluhan ialah 0.806 kan. Okay. Dia lari sikit sebab tadi kita punya 0.21 kurang tepat lah. Kalau kita baca sifir rasa kita tak baca betul-betul sama kan. Okay. Habis. Okay. Begitu jugalah untuk graf ini. Yang dua tempat punya. Okay, atas sekali. Boleh pakai saja. Bila kamu faham graf, dia sebenarnya tak jadi masalah lah. Okay. Kalau ikut kalkulator, area mana sepatutnya kita baca? Kalau saya nak tahu nilai ini.
Area mana? 0.5 0.5? kan? Ke 0.7? 0 point? Berapa tak dengar, sorry. Jaga. Ha? Sekali saya tak dengar, Saya sorry. rasa 0.5 kan? Awak fikirkan, kalau 0.5, apa kaitan dengan kawasan Belorek kita? Kalau kamu ambil 0.5, kamu dapat bacaan di sini. Awak boleh testing. Awak masuk 0.5, jawapan dia 1. Jawapan dia 0, sorry. Betul tak? Sebab awak baca tempat ini. Sepatutnya, idea. 0.27. 0 point? Tak boleh. Kalkulator dia baca kawasan sebelah kiri. Kalau sekarang saya nak dapat bacaan ini, saya sepatut baca mana? Orang lain? Ada orang lagi ke? 3 you seorang aja? Ada lagi Ada ramai-ramai orang pagi hari ini? 1, 2, orang ramai. Kawan kamu sudah bukan 0.5, bukan 0.27. Kamu ingat kalkulator baca garis punya sebelah kiri. So maksudnya cikgu sepatutnya baca berapa area saya? Saya nak baca nilai ini. Garis saya di sini. Saya nak baca kawasan sebelah kiri. Kena tambah ke teacher? Yalah. Cikgu kata, cikgu tak boleh baca semua tau. Kamu janji kamu faham konsep dia. Pusinglah sesuka hati kamu. So sepatutnya awak masuk kalkulator ialah 0.73. Tapi cikgu tak boleh, kita tak boleh banding jawapan lah sebab tadi kita tak buat habis. So kalau case ini pakai kalkulator putih ialah masukkan 0.73. Ya? Open mind sikit, macam mana? Kalau kamu nak hafal semua, tak mungkin tau. Kalau kamu tengok cikgu bagi nombor sesuka hati aja kan? Okey, kalau soalan ini, apa nak baca? 0.27, 0.23, 0.5 ataupun kena tambah macam tadi juga. Mana? Mana yang sepatutnya saya baca? Saya nak dapat apakah bacaan N ini. Ingat, kalkulator putih baca kawasan sebelah kiri dia. 0.23. Sebelah kiri dia. Alamak, kamu kena kiri kanan terbalik dengan cikgu. 0.27. Boleh. Dia baca ini. Mana saya punya nota? Baca ini. Nota ini nanti cikgu akan hantar melalui WhatsApp lagi ya sebab baru siap tadi, tak sempat. Cikgu pun baru belajar dalam YouTube. Sudah tanya cikgu lain. Macam mana nak dapat online punya kalkulator? Dia kata kena bayar. Oh, tak payahlah. Nota macam ini sajalah. Asalkan di sebelah kiri ya, tak kisah kawasan besar ataupun kecil ya. Baca sifir baru dia kisah kawasan besar, kawasan kecil sorry. Mana ini? So, kalau untuk soalan ini sepatutnya saya baca saja dalam saya punya area ialah 0.27, tekan kalkulator dia terus bagi saya jawapan. Ya? Yang ini pula. Yang ini sepatutnya apa yang saya tekan dalam kalkulator? 0.2. Ya, cikgu sepatutnya masukkan 0.2 ini. Bukan 0.2 di sebelah hujung sana. 0.2 ini cikgu terus dapat jawapan. So, kalau kamu nak semak dengan kalkulator pakai TNI pun boleh. Kalau kamu nak gunakan ini terus dapat jawapan, boleh. Tapi tulis dalam 3 tempat perpuluhan. Ingat ni sebab CV boleh baca sampai 3 tempat perpuluhan. Okay. So nanti bila kamu jawab soalan 3 dan 4, cikgu nak kamu standardize.
Kalau kamu kata cikgu saya nak pakai sifir punya, maka pakai sifir buat. Kalau kamu kata cikgu saya nak pakai kalkulator, boleh pakai kalkulator, tapi ingat tulis jawapan dalam 3 tempat perpuluhan. Sebab sifir hanya boleh baca sampai 3 tempat perpuluhan. Jangan bocor rahsia awak. Okay? Kalau kamu kata cikgu saya nak pakai sifir, lepas tu semak dengan kalkulator pun boleh. Tapi tetapkan cara mana kamu nak buat, nanti buat latihan ikut ini. Okay, nanti cikgu akan bagi Google Quiz juga. So cikgu nak kamu pakai teknik yang sama. Awak sepatutnya pakai mana untuk latihan, awak pakai juga untuk Google Quiz dan begitu juga dalam exam. Jangan tukar-tukar cara, latihan satu cara, buat Google Quiz satu cara, exam terus panik sebab tak tahu mana satu cara. Sebab khasnya ini sifir nak sebelah kanan. Kalau kalkulator nak sebelah kiri. So dia akan terpalit-terpalit awak punya fikiran kamu. So kalau siapa tak boleh clear tu, pilih salah satu, belajar satu cukup. Tapi kalau siapa boleh nampak sangat jelas, cikgu galakkan kamu tahu kedua-dua. Tahu kedua-dua. So nota ini cikgu akan bagi kemudian lah nanti cikgu hantar. Cikgu tak sempat tadi. So tapi yang atas ini cikgu memang akan ajar untuk semua orang lah. Sebab hitam ada hitam punya cara, putih ada putih punya cara. Okay ya? So itu saja kelas untuk hari ini. So latihan 8.2.1 soalan 3 dan 4. Soalan 3 dan 4. Cikgu tutup dulu. Thank you, teacher. Okay.